Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam siri reaksi video saya di musim COVID-19. Dan sebagaimana yang saya janjikan kemarin, bahawa saya akan cari video yang akan menerangkan bagaimana sebenarnya kronologi ataupun urutan peristiwa bagaimana berlakunya perpindahan agama Cik Yus sekeluarga daripada agama Islam kepada Kristian. Dan saya telah menemukan video yang saya maksudkan dan sekarang sama-samalah kita saksikan. 1, 2, 3. Hai, hello. Kita bertemu lagi untuk video yang seterusnya yang Cik Yus buat. Terlebih dahulu, Shalom kepada rakan-rakan dan Assalamualaikum kepada yang Islam. Dan Cik Yus juga ingin memohon maaf lah kepada mereka yang ternanti-nanti terhadap testimoni yang Cik Yus nak buat ni. Maaflah sebab agak busy beberapa hari yang lepas. So, jadi Cik Yus tak dapat nak buat video. Jadi ada kesempatan ni Cik Yus buat. Okey, terus Cik Yus cuba untuk short and precise dalam testimoni ini. Semua orang maklum dan tahu bahawa Cik Yus background education adalah daripada sekolah agama. So, jadi Cik Yus teruskan dengan tu. Daripada sekolah agama ni, Cik Yus sambung belajar ke universiti dan habis universiti Cik Yus bekerja. Semasa Cik Yus bekerja ni, Cik Yus ada buat beberapa pekerjaan terlebih dahulu sebelum Cik Yus jadi warden. Okey, sebelum Cik Yus sambung ke pekerjaan Warden Cik Yus apa? warden tadi tu, Cik Yus nak sentuh dekat sekolah agama tadi ni. Okey, semasa berada di sekolah agama sebenarnya di hati Cik Yus dah ada rasa was-was terhadap ajaran Islam ni, iaitu terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang mana agak beberapa perkara tu memberi was-was kepada Cik Yus untuk memang macam tak boleh terima benda tu. Okey, stop di situ. Cik Yus akan sambung balik kemudian. Okey, bab pekerjaan tadi ni. Semasa Cik Yus menjadi warden, Cik Yus upgrade kepada inspektor penjara dan Cik Yus Warden berhenti daripada penjara. penjara. Cik Ingatkan Yus warden asrama. bekerja dengan swasta menjadi seorang chief operation officer dan seterusnya. Okey, semasa di Cik Yus berada di KL, Cik Yus sambung pengajian. Cik Yus buat PJJ dalam Executive Master. So, ini short and precise Cik Yus punya background daripada segi kerja dan education. Okey, semasa Cik Yus tengah develop kerja, education, pada masa ni lah Cik Yus ada masalah dengan Kak Comel, di mana kami boleh dikatakan selalu agak bertengkar, berkelahi macam tu lah. Dan Cik Yus sebenarnya tak tahu apa masalah Kak Comel. Sebab dia tak cerita apa masalah dia. Yang jadi masalah, contoh kalau macam Cik Yus pergi ke dapur, dia masuk ke bilik. Bila Cik Yus masuk ke bilik, dia pergi ke hall. Macam tu. Jadi, benda ni memang amat buat bagi Cik Yus tak senang hati lah. Satu malam tu, Cik Yus bawa Kak Comel masuk dalam bilik, Cik Yus kunci, Cik Yus tanya kat dia, apa masalah? Cuba cerita. Detail sikit. Bagi tahu dan kita settle benda ni at once. Tapi dia diam. Dia tak mau cerita. Dia senyap lah. Dan Cik Yus tanya lagi. Cuba cerita. Kalau tak cerita, macam mana nak settle masalah? Kan? So, daripada situ, baru dia bercakap. Dia bagi tahu dia nak keluar daripada Islam dan nak menjadi seorang Kristian. Wow, Cik Yus terkejut sebenarnya. Memang terkejut lah. Mana-mana siapa-siapa saja, husband pun memang akan terkejut perkara yang macam ni. Kan? Bila nak convert dan sebagainya. Yang peliknya, dalam Cik Yus terkejut tu, Cik Yus tak marah. Cik Yus cuma terkejut dan macam terfikir. So, sebelum Cik Yus cakap apa-apa, Kak Comel sambung. Dia kata, apa nak jadi pun, jadilah lepas ni. Dia tak kisah. Yang penting, dia tetap nak jadi Kristian. Betul dia sambung lagi. Dia cakap, kalau Cik Yus nak ceraikan dia pun, cerailah. Dia tak kisah. Itu keputusan dia. Dia buat keputusan macam tu. Dia kata tak kisah kalau Cik Yus nak ceraikan dia. Anak-anak dia bagi Cik Yus jaga. And then lepas dia jadi Kristian, semua dah stabil, dia akan datang balik untuk ambil anak-anak. Itu dia main cakap kat Cik Yus pada malam tu. And then apa berlaku? Bila ini adalah masalah, jadi
memang Cik Yus perlu fikirkan lah apa yang jalan terbaik. So Cik Yus kata kat Comel, Cik Yus nak duduk sekejap, berfikir. So dalam fikir-fikir tu terlintas di fikiran Cik Yus bahawa memang dekat Malaysia tu ada saja couple-couple ni yang kata apa berlainan agama tapi hidup sebumbung, kan, husband and wife. So Cik Yus kata dekat Kak Comel, kalau Kak Comel nak jadi Christian, go ahead. Tapi Cik Yus tetap nak jadi tetap dalam Islam. Dan jangan bagi tahu kat anak-anak. Ini Cik Yus bagi tahu dekat Kak Comel pada malam tu. So Kak Comel pun bila Cik Yus tanya, macam mana? Okey tak? And then Kak Comel bagi tahu, okey, dia kata. Alright, tak apalah. Lepas tu Cik Yus sambung, Cik Yus tanya, nak jadi Kristian ni mesti ada cara dia, kan? Lepas tu Kak Comel beritahu dia kenal dengan seorang pastor yang boleh tolong dia. Okey, so tak apalah. Cik Yus pun kata kat dia, call pastor tu, buat appointment. Okey, dapatkan appointment, Cik Yus hantar dia, Cik Yus tak tunggu. Okey, Cik Yus pergi hantar pergi rumah dia, Cik Yus tak tunggu, Cik Yus belah. Dah settle, semua dah habis apa semua, call Cik Yus pergi ambil dia balik, kita balik rumah. Lepas tu kita jalani kehidupan seperti biasa husband and wife. Itu Cik Yus beritahu kat dia. So dia pun okey lah malam tu, tak ada apa. Lepas minggu Cik Yus tanya dia balik. Tanya dia, dah dapat appointment belum? Lepas tu dia kata, Kak Comel beritahu dekat Cik Yus, belum. Call pun tak lagi. Lepas tu Cik Yus kata, lah kenapa tak telefon lah, buat appointment. Dapatkan appointment cepat. Jadi kat sini macam jadi pelik pula. Cik Yus pula yang push dia untuk kata apa, dapatkan appointment untuk jadi Kristian. So selepas beberapa hari, Cik Yus dah dapat appointment lah ni cerita dia. So Cik Yus pun pergilah hantar dia dekat rumah pastor tu. So sampai dekat rumah, Cik Yus nampak isteri pastor tu, dia keluar, dia mai kat pintu gate, dia buka pintu. Lepas tu Kak Comel pun jalan lah dengan isteri pastor tu ke dalam rumah. Ni banyak sebenarnya kejadian-kejadian pelik. Okey. So Cik Yus tanpa Cik Yus sedar, Cik Yus berjalan masuk, ikut belakang Kak Comel, masuk dalam rumah. Ni bukan kata suka-suka ni. Memang kita tak tahu. Sendiri dia jalan masuk macam tu, dia masuk dalam rumah. Okey. So Cik Yus duduk kat satu sofa kat sudut. Jadi Cik Yus duduk tengok lah. Kak Comel duduk sembang dengan pastor. Tak apalah apa mereka duduk cakap. Cik Yus tak tahu lah, tak ambil tahu langsung lah. Cuma Cik Yus diam ya. Okey. Dah berapa lama Cik Yus Kak Comel bersembang dengan pastor tu. Dia datang dekat Cik Yus, dia tanya, ada apa-apa soalan tak? Inilah puncanya, trigger di mana perubahan iman Cik Yus daripada Allah kepada Jesus Christ. Tadi Cik Yus ada sebut kan, di masa alam persekolahan, Cik Yus ada rasa was-was terhadap Allah, terhadap ayat Quran. So bila pastor tanya dekat Cik Yus, ada apa-apa soalan tak? So soalan ni lah yang Cik Yus tanya pada pastor. Okey. Jadi soalan yang sama Cik Yus tanya pada Ustaz Cik Yus dahulu. Sayangnya Ustaz tak dapat jawab soalan ni. Bila tak dapat jawab, Ustaz cuma jawab Allahu alam. Itu saja, Allahu alam. So Cik Yus tak boleh terima jawapan Allahu alam, sebab Allahu alam tu bukan jawapan. Jika ada sesuatu persoalan, pasti ada jawapan. Jika sesuatu yang tertulis dari dalam Al-Quran dan sebagainya, pasti ada penerangan dia. Dia bukan saja-saja tulis kat situ. Mesti ada sebab. So Cik Yus nak tahu sebab dia apa. Jadi Ustaz tak boleh nak jawab soalan Cik Yus. Tetapi pastor, dia senyum ya. Lepas tu dia tanya dekat Cik Yus, nak tahu kau soalan ni? Jawapan ni? Untuk soalan ni? Cik Yus kata, nak lah. Mestilah nak, sebab dah lama saya tunggu jawapan. Sebab saya duk cari jawapan, saya tak jumpa jawapan untuk soalan-soalan saya ni. So pastor malam tu dia explain dekat Cik Yus satu persatu. Dia explain in detail. Okay, dia explain in detail. So Cik Yus cukup terkejut. Terus terang cakap, memang terkejut. Seorang ustaz agama Islam, beragama Islam tak boleh jawab, seorang pastor boleh jawab.
Bukan setakat tu, pastor juga menceritakan tentang ajaran Jesus, bagaimana kebaikan ajaran-ajaran Jesus yang Jesus ajarkan, bagaimana kita menghormati orang dan lain-lain. So itu membuka hati Cik Yus untuk mengetahui lebih lanjut, mendalami ajaran Jesus. Sebab Cik Yus nampak Jesus ni seorang yang cukup baik, cukup luar biasa, kan? Daripada penerangan ringkas pastor tadi tu, yang masa dalam tempoh yang ringkas tu, simple tu, Cik Yus dah nampak Jesus adalah seorang penyelamat. Okay, dalam terpinga-pinga tu, pastor dia tinggalkan Cik Yus kejap. Lepas tu dia pergi pada Kak Comel, bincang apa atas kejap. Lepas tu dia bercakap, okay, sekarang kita nak baptize. Okay, so Cik Yus pun tak apalah, dengar dia cakap macam tu, pastor cakap nak baptize, okay, tak apalah. And then pastor dia datang kat Cik Yus, dia cakap, kamu nak baptize tak? Pastor tu tanya dekat Cik Yus. Tahu apa jawapan Cik Yus? Saya nak baptize. Terus terang Cik Yus cakap, tanpa ada sebarang keraguan, Cik Yus terus jawab, saya nak baptize malam tu. Selepas Cik Yus cakap saya nak baptize, Kak Comel terkejut. Dia cukup terkejut. Dia duduk tengok Cik Yus atas bawah. Mata dia bulat tengok Cik Yus. Lepas tu dia main kat Cik Yus, dia tanya, betul ke? Dah habis fikir kan nak buat keputusan ni, nak jadi Kristian ni, betul ke? Cik Yus kata, betul lah, nak jadi Kristian. Dah tahu dah. Memang nak jadi Kristian ni. Lepas tu Cik Yus pun tak apalah, nak tunggu untuk baptize tu. Cik Yus tanya kat Kak Comel, nak baptize ni ada sangkut paut dengan ayam. Takkan I nak pakai baju ni, kan? Nanti nak balik macam mana? Basah, sejuk. Tahu apa jawapan Kak Comel? Kak Comel kata, Kak Comel bawa baju Cik Yus. Cik Yus cukup terkejut. Cik Yus duduk tengok dia balik. Cik Yus duduk kata, biar betul. Cik Yus beritahu kat dia, biar betul. Macam mana tahu kata Cik Yus nak baptize malam ni? Kak Comel jawab, dia pun tak tahu kata Cik Yus nak baptize. Lepas tu dia cerita, masa dia tengah duk lipat-lipat baju dia masuk dalam beg, tangan dia sendiri lipat, kata apa, secara dia tak sedar, dia lipat baju Cik Yus, letak dalam beg, lepas tu dia bawa malam tu. Dan apabila Cik Yus jawab, kata Cik Yus nak baptize malam tu, barulah dia sedar, oh dia bawa baju Cik Yus. Ni terus terang cakap, keajaiban Tuhan. Okay? Tanpa kita sedar, tanpa kita rancang, Tuhan dia nak ambil kita, dia akan ambil dalam apa jua cara sekalipun, dia akan ambil kita. Okay? Tanpa kita tahu tujuan dan cara Tuhan tu sendiri. So, ini menunjukkan keajaiban Tuhan. Jadi malam tu, Cik Yus orang pertama baptize dan diikuti Kak Comel. Yang kami baptize pada 13 hari bulan 6 2015. Dan untuk lebih lanjut, kami, untuk pengetahuan lah, okay, kami baptize seminggu sebelum orang Islam berpuasa. Tentu nak dekat bulan puasa lah. Kami baptize. Alright. Cik Yus rasa takat ni kot Cik Yus stop dan berkongsi, tapi sebab banyak yang Cik Yus nak berkongsi, tapi tak maulah banyak panjang-panjang sangat video ni. Cik Yus akan berkongsi berhubung dengan soalan-soalan, okay, yang Cik Yus tanya kat ustaz dengan pastor. Okay, semua pasti nak tahu apa jawab soalan dia, apa jawapan dia, kan? Okay, Cik Yus akan share benda ni. Don't worry, kita share sama-sama. Yang mana baik kita ambil. Dan Cik Yus juga akan share, alright, yang mana miracle yang Cik Yus sendiri alami. Okay, bagaimana Cik Yus mendoakan dengan nama Jesus, benda yang tak logik jadi logik. Bukan kata main-main. Ni kita terus terang kita cakap, kan? Kawan Cik Yus pun ada, tapi dia tak tahulah Cik Yus Kristian. Dia pun mengalami, dia pun duk rasa terkejut macam tu. Nanti Cik Yus cerita. Cuma sikit lah Cik Yus nak bagi hint. Bukan bagi hint lah, nak cerita sikit je bab keajaiban Tuhan ni. Sehari selepas kami baptize, esok harinya Cik Yus rasa pelik. Cik Yus rasa badan cukup ringan sangat. Serupa macam tak nak beban apa ni. Macam melayang-layang kat udara. Jalan serupa macam tak bijak tanah. Cik Yus rasa pelik sepo ni. Lepas tu Cik Yus pun pergi kat Kak Comel. Cik Yus tanyalah, ada apa-apa rasa pelik-pelik tak? Lepas tu dia kata, dia rasa ringan.
Badan ni sopor terapung kat atas angin. Lepas tu Cik Yu kata lah, Cik Yu pun rasa benda yang sama juga. Kami dua-dua alami, rasai sendiri keajaiban Tuhan. Sehari selepas kami baptize malam tu. Balik tu kira memang tidur terus. Besok tu bangun pagi, rasa benda ni. Tu dia. Bukan nak kata nak mohong. Inilah kebenaran yang Cik Yu alami. Okey, cukup takat ni dulu Cik Yu rasa. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang lain. Dan untuk itu, stay safe, jaga diri baik-baik, duduk di rumah. Dan God bless you all. In Jesus' name. Amen. Begitulah rupanya kronologi perpindahan Cik Yus suami isteri daripada agama Islam kepada agama Kristian. Dan saya tidak mau ulas panjang lebar sebab apa yang dia ceritakan tadi sudah jelas dan terang. Saya hanya tertunggu-tunggu sekarang apakah soalan yang Cik Yus tanyakan kepada pastor tersebut dan apakah pula jawapan pastor kepada Cik Yus yang telah menyebabkan beliau terlalu yakin dengan agama Kristian sehingga beliau berpindah agama. Itu saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.